Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku tetap kuat. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Yunus bin Amrun, mengambil kos di PKK SEM 2. Okey, di sini saya akan bentangkan tentang definisi stres, punca-punca stres dan strategi membantu kanak-kanak menangani stres. Pada zaman sekarang, kanak-kanak terdedah kepada pelbagai peristiwa yang boleh menyumbang kepada stres di peringkat usia yang masih kecil. Tindak balas yang tidak sihat terhadap kanak-kanak berlaku apabila kanak-kanak mengalami stres yang melampaui tahap yang boleh diterimanya. Stres juga berlaku kerana kanak-kanak tidak berupaya memenuhi harapan tinggi orang sekeliling seperti ibu bapa dan guru, dan akan mewujudkan masalah stres. Stres juga boleh ditangani melalui ibu bapa dan persekitaran. Definisi stres mengikut Dr. Hans Sells, pengasas kepada teori stres atau tekanan perasaan, telah mendefinisikan sebagai suatu reaksi yang tidak spesifik oleh diri seorang disebabkan oleh sesuatu bebanan yang menimpa. Manakala mengikut Dr. David B. Votion menyatakan bebanan boleh wujud di dalam bentuk ancaman, cabaran ataupun apa-apa bentuk perubahan dalam hidup seseorang. Stres boleh terbahagi kepada 6, iaitu yang pertama, estos, iaitu stres positif yang membantu menyumbang kepada motivasi dan kecemerlangan. Yang kedua ialah distress, iaitu jenis stres ini akan membuatkan seseorang itu berasa bimbang runsing dan murung. Stres ini juga dikenali sebagai negatif. Yang ketiga ialah overload, atau lebih dikenali lebih bebanan. Okey, merujuk kepada keadaan stres yang wujud apabila stresor melebihi kemampuan diri. Yang keempat ialah arousal, iaitu stres yang wujud akibat reaksi di dalam tubuh badan. Yang kelima ialah stres fizikal, merupakan corak stres yang timbul akibat daripada tekanan luar. Okey, yang terakhir, yang keenam ialah stres persekitaran. Stres persekitaran merupakan stres yang wujud akibat gangguan daripada persekitaran. Punca-punca stres terbagi kepada 3, iaitu tekanan dalam keluarga, diri dan persekitaran. Antara punca tekanan dalam keluarga ialah perceraian dan perpisahan. Kanak-kanak yang membesar dalam situasi gentir ini akan stres, dan kanak-kanak akan selalu ditekankan akibat ibu bapa yang beremosi, menyebabkan mereka kehilangan motivasi dan stres. Keadaan rumah yang tidak selesa dan tidak tenang akibat perceraian boleh menyebabkan kanak-kanak juga stres. Contohnya, tiada kasih sayang daripada ibu bapa, dan kanak-kanak sering mendengar ibu bapa bergaduh, menyebabkan kanak-kanak stres mendengar pergaduhan tersebut. Ada yang sampai kanak-kanak menganggap mereka punca perceraian tersebut. Selain itu, pendapatan keluarga yang rendah juga boleh menjadi punca utama kanak-kanak stres, kerana seperti yang kita sedia maklum, setengah kanak-kanak tidak memahami keadaan hidup yang kurang berkemampuan
menyebabkan kanak-kanak akan stres kerana tidak mendapat barang mainan ataupun sesuatu barang yang mereka inginkan akibat pendapatan keluarga yang rendah. Keadaan ini sering berlaku di tadika atau di mana-mana sahaja bersama kawan-kawan mereka. Contohnya, sewaktu di sekolah, kanak-kanak lain mempunyai suatu permainan atau objek dan kanak-kanak lain akan stres kerana tidak mempunyai mainan atau objek tersebut akibat pendapatan keluarga yang rendah. Seterusnya, keluarga tiri. Dalam hal ini, kanak-kanak juga bukan saja stres, tetapi kemungkinan menjadi mangsa dera. Dalam hal ini, kanak-kanak akan stres apabila wujudnya keluarga baru yang kurang selesa bagi kanak-kanak. Selalunya, kanak-kanak akan stres akibat kurang kasih sayang dari ibu atau bapa kerana kanak-kanak akan berfikir mereka tidak lagi disayangi atau yang lebih buruk lagi, mereka diabaikan akibat adanya keluarga tiri. Kanak-kanak juga boleh stres akibat diderah oleh keluarga tiri. Contohnya, kanak-kanak akan selalu stres bagi yang kena derah dan stres akibat diabaikan oleh keluarga asal. Selanjutnya, kematian. Kanak-kanak akan berasa stres kerana kehilangan ibu atau bapa kerana kanak-kanak akan berfikir tempat siapalah yang mereka bergantung ataupun sesetengah kanak-kanak berfikir mereka ialah punca kematian. Kanak-kanak juga akan berfikir untuk sara diri mereka sehinggakan mereka stres. Bagi setengah kanak-kanak yang berfikiran matang, bagi sesetengah pula mereka akan terus menangis dan stres akibat kematian sehinggakan kemurungan. Contohnya, kanak-kanak yang berada di hospital kerana terencat akal akibat stres. Akhir sekali, berada di pusat penjagaan. Setengah ibu bapa tidak mempercayai kanak-kanak akan stres berada di pusat penjagaan. Akan tetapi, kanak-kanak juga boleh stres di pusat penjagaan akibat tidak selesa berada di pusat penjagaan dan stres akibat terlalu ramai kanak-kanak kerana sesetengah mereka tidak suka berada di tempat orang ramai. Contohnya, kanak-kanak akan bersikap agresif ketika berada di pusat penjagaan kerana stres. Antara punca stres diri bagi kanak-kanak ialah dikaitkan dengan personaliti kanak-kanak. Keadaan ini sering berlaku akibat masyarakat yang sering mempertikaikan personaliti kanak-kanak, menyebabkan kanak-kanak stres kerana kurang keyakinan diri. Contohnya, kanak-kanak yang berkawan dengan perempuan ataupun bermain mainan perempuan akan dianggap perempuan sedangkan dia lelaki. Padahal kanak-kanak tersebut hanya suka berkawan dengan perempuan atau mainan perempuan. Antara kesan-kesan tekanan di sekolah ialah guru terlalu memberi tekanan dalam kerja rumah ataupun latihan dalam kelas sehinggakan kanak-kanak stres dan ada yang sampai ponteng kelas akibat stres di sekolah. Contohnya, kanak-kanak terlalu banyak kerja rumah dan tiada masa untuk bermain menyebabkan mereka stres. Akhir sekali, guru terlalu garang. Sebagai seorang guru, hendaklah bersifat lemah lembut supaya kanak-kanak tidak stres di sekolah. Kanak-kanak juga boleh stres kerana guru terlalu garang sehinggakan kanak-kanak takut kerana tidak siapkan kerja rumah guru tersebut. Dan kanak-kanak akan stres kerana belum siap sehinggakan ada yang sampai menangis. Contohnya, kanak-kanak yang berumur
6 tahun akan menangis akibat kerja rumah tidak siap dan mereka akan stres sehingga akan tidak datang ke sekolah. Strategi membantu kanak-kanak menghilangkan stres. Yang pertama, ibu bapa. Antara strategi membantu kanak-kanak menghilangkan stres ialah ibu bapa perlu menyediakan persekitaran yang sehat, kerana persekitaran juga mempengaruhi pemikiran seseorang. Apatah lagi kanak-kanak dan ibu bapa juga perlu membantu kanak-kanak dalam menyediakan persekitaran, kerana kanak-kanak dapat dibantu melalui persekitaran. Contohnya, kanak-kanak yang berada dalam persekitaran yang tidak sehat seperti dalam keadaan rumah yang kucar-kacir ataupun tidak kemas boleh mengganggu pemikiran kanak-kanak, menyebabkan kanak-kanak akan stres. Oleh itu, ibu bapa perlu menyediakan persekitaran yang sehat dan membantu menyediakan persekitaran yang sehat bagi kanak-kanak. Selain itu, ibu bapa juga perlu menyediakan jadual harian kepada kanak-kanak supaya kanak-kanak tidak stres kerana pelanggaran masa, dan kanak-kanak dapat membahagiakan masa di antara bermain dan membuat kerja rumah. Kadang-kala kanak-kanak boleh stres kerana pelanggaran masa. Contohnya, waktu kanak-kanak ingin bermain tetapi ibu bapa suruh mereka membuat kerja rumah. Oleh itu, ibu bapa perlu menyediakan jadual harian kepada kanak-kanak. Okey, seterusnya yang paling penting ialah mendengar luahan hati kanak-kanak supaya kanak-kanak tidak stres. Selalunya kanak-kanak akan stres akibat terlalu memendam perasaan yang berada di hati mereka dan menjauhkan sikap marah agar kanak-kanak tidak takut untuk meluahkan isi hati mereka, serta membuang hukuman kerana mungkin di setiap luahan hati mereka mempunyai kesalahan. Oleh itu, ibu bapa perlu menjadi pendengar yang baik dan membuang sikap marah serta hukuman. Antara strategi membantu kanak-kanak mengenani stres di sekolah ialah sekolah perlu mengurangkan memberi kerja rumah yang banyak, dan seorang guru mesti mengetahui kanak-kanak mempunyai limit untuk berfikir dan memberi pelajaran yang sesuai kepada kanak-kanak supaya kanak-kanak tidak stres. Oleh itu, sebagai seorang guru, hendaklah mengetahui hal-hal berkaitan kanak-kanak. Kesimpulan bagi keseluruhannya ialah ibu bapa maupun guru harus mengetahui hal-hal berkaitan kanak-kanak agar mereka dapat membesar dengan baik, kerana kanak-kanak ialah pembimbing masa depan negara. Sekian, terima kasih.